Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5U. Kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita pada minggu ini. Dan terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang telah pun mengikuti PDPR kita pada minggu lepas. Dan untuk makluman kamu, pada minggu lepas seramai 26 orang telah pun mengikuti PDPR kita. Dan ini sebenarnya telah meningkat, okey, daripada yang minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita ada 22 orang saja, tapi minggu ni telah meningkat kepada 26 orang. Tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu dan juga penjaga. Okey, dan seperti yang cikgu janjikan, pada minggu ini cikgu akan pilih salah seorang daripada kamu untuk menerima hadiah daripada cikgu. Jadi kita undi. Okey, macam dapat nombor 5 je. Okey, jadi kita tengok sekarang siapakah yang sebenarnya. Okey. Okey, betul. Nombor 5. Jadi kita tengok siapa yang berada pada nombor yang kelima. Nombor dimiliki oleh, okey, itu dia, Nur Farisha Damayasa binti Muhammad Afandi. Okey, jadi tahniah Farisha, dan ini hadiah. Hadiah untuk kamu berupa satu set alat tulis daripada cikgu, dan boleh ambil nanti hadiahnya di pondok pengawal sekolah kita. Dan kepada yang lain, peluang untuk kamu akan sentiasa ada pada minggu-minggu seterusnya asalkan kamu mengikuti PDPR kita. Okey, jadi untuk minggu ini, okey, apa yang kita nak belajar? Okey, kalau minggu lepas kita dah belajar tentang tuas, minggu ini kita nak belajar tentang okey, apa yang dimaksudkan dengan mesin ringkas. Dan kita perlu boleh menamakan jenis dan fungsi 6 mesin ringkas. Sebenarnya mesin ringkas ni ada 7. Satu kita dah belajar minggu lepas, tuas, okey, dan kita lagi 6. Dan kita nak tahu apa maksud mesin ringkas itu sendiri. Jadi apa dikatakan mesin ringkas? Mesin ringkas ialah, mesin ni adalah alat, okey. Bila kata mesin dia adalah alat, alat untuk apa? Bila alat, mestilah tujuannya membantu kita melakukan kerja dengan supaya kerja kita lebih mudah dan cepat. Jadi itu guna alat. Alat mesti nak membantu kita buat kerja. Okay, memudahkan kerja supaya jadi lebih mudah dan cepat. Dan di bawah ni ada contoh beberapa mesin. Mesin sebenarnya ni. Walaupun nampak macam ni je, dia ada mesin. Sebab dia memudahkan kita. Satu, memudahkan kita mengeluarkan sisa makanan daripada gigi. Dari gigi. Yang kedua, memudahkan kita memotong objek-objek seperti sayur, daging dan sebagainya. Yang ketiga, memudahkan kita untuk memegang makanan. Mungkin makanan tu panas, dari tempat yang panas, kita nak ambil, kita gunakan alat. Okey. Jadi ini semua adalah alat, atau lebih tepat kita panggil sebagai mesin ringkas. Jadi itu apa maksud ringkas? Itu maksud mesin ringkas tadi. Okey. Jadi mesin ringkas adalah, dia adalah alat. Alat untuk apa? Alat membantu kita melakukan kerja supaya lebih mudah dan cepat. Okey. Dan kita tengok. Okey. Objektif kita yang kedua, menamakan jenis dan fungsi 6 mesin ringkas. Bukan 3 6 mesin ringkas. Okey. Yang pertama, baji. Baji merupakan alat yang macam mana? Runcing. Runcing tu macam tajam pada satu hujungnya. Bila tajam, kita gunakan biasanya untuk memotong dan memegang. Macam mana pula benda tajam ni nak pegang? Tu. Kalau potong ni kita biasa nampak lah ni. Okay. Pisau, gunting, parang, kapak. Okay. Ataupun untuk mencocok-cocok atau menghancurkan seperti garpu dan sebagainya. Itu memang gunanya untuk memotong. Yang kedua ni, ni. Dia runcing tetapi untuk memberhentikan sesuatu. Contoh, untuk menyendal pintu, kan? Okay. Supaya pintu kita tak bergerak. Kadang-kadang kita tengok kalau lori diletakkan di tempat yang berbukit, kadang-kadang orang letakkan benda macam ni juga, runcing, kayu runcing dekat sebelah tayar supaya lori itu tidak bergerak. Jadi itu adalah kegunaan, itu adalah baji dan bagaimana ia digunakan. Okey. Jadi dalam video ni kita tengok macam mana contoh baji. Okey, satu pahat juga untuk memotong. Okey, mata mesin, okey, untuk memotong. Okey. Kemudian kita ada paku, paku untuk melubangkan sesuatu, membuat laluan, kayu dan sebagainya. Ujungnya runcing juga. Okey. Macam garpu pun macam tu juga. Okey. Dan juga gunting. Okey. Jadi ini adalah
contoh-contoh baji. Dan banyak lagi lah, pengasah pensel, apa lagi, mesin rumput dan sebagainya. Itu contoh baji. Okey. Seterusnya, okey. Yang kedua, satah condong. Satah ni merupakan satu permukaan lah. Permukaan macam papan tu ada, kita panggil permukaan. Yang rata, yang disendingkan. Apa maksud sending? Sending tu maksud kita condongkan dengan satu bahagi diletakkan pada ketinggian berbeza. Contohnya yang gambar yang kedua ni. Okey. Ni satu permukaan yang rata dan kita condongkan, satu tinggi, satu rendah. Okey. Jadi kita tengok apa fungsi satah condong. Memindahkan objek daripada ketinggian yang berbeza. Daripada bawah nak naik atas ataupun naik atas daripada turun ke bawah. Okey. Contoh bumbung rumah kita ni pun satah condong. Tujuannya apa? Untuk menurunkan hujan. Kalau kat tempat lain untuk menurunkan salji dengan lebih mudah. Sebab salji ni kalau berada pada bumbung kita boleh rosak sebab salji ni dia berat. Okey, jadi itu yang gambar yang kedua mungkin untuk kegunaan troli dan juga orang berkerusi roda. Yang ketiga, satah condong di anak tangga. Ini kita boleh lalu, banyak terdapat di rumah kita. Dan yang keempat, satah condong digunakan pada ketika berlaku kecemasan. Contoh, untuk keluarkan penumpang dengan cepat daripada sebuah kapal terbang yang mungkin terbabas. Jadi orang tu boleh meluncur dengan lebih cepat dan dapat selamatkan diri dengan lebih cepat lagi. Okey, ini contoh satah condong. Gelongso di taman permainan itu adalah contoh satah condong. Okey, kita tengok video berkaitan satah condong. Okey, kita tolak kotak tu menggunakan satah condong. Nampak tak? Tanpa satah condong, tengok kerja dia jadi lebih susah. Okey, itu salah satu contoh kegunaan satah condong. Okey, seterusnya skru. Okey, skru kita biasa dengar, tapi sebenarnya skru ni lebih luas lagi. Kalau biasa kita tengok skru alat berbentuk silinder beralur. Silinder ni lah. Ni contoh bentuk silinder. Okey. Ni contoh bentuk silinder dan dia ada alur, ada benang dia. Okey, kat situ. Okey. Yang dimasukkan ke dalam satu ruang dengan memutarkannya. Jadi untuk skru ni kita kena putarkan dia. Jadi akan berputar mengikut alur. Apa tujuan ataupun kegunaan skru? Skru bertujuan untuk menyatukan atau mengetatkan dua objek. Kalau kita tengok tutup botol kan dia ada alur dia. Jadi itu adalah salah satu juga contoh skru. Okey. Kita tengok contohnya. Okey, macam ni. Okey, video ni. Jadi nampak tak ada alur tu. Jadi kita boleh ketatkan skru dekat kayu tu. Yang kedua, kita boleh kuncikan penutup botol dengan badan botol tu. Okey, kita boleh ketat dengan memutarkannya. Jadi itu contoh kegunaan skru. Okey, kita tengok yang seterusnya, roda dan ganda. Kalau awak tengok dalam kat sini, mana rodanya, mana ganda dia. Okey, kita tengok tentang pipe ni. Okey, pipe ni. Pipe ni, okey. Kita nak putar pipe ni, kita nak bahagian dalam dia yang berputar ni. Sebab dalam dia yang akan menghalang air keluar atau menutup air. Tapi untuk putarkan dalam tu susah. Jadi perlukan ada satu tempat pemutar yang lebih besar. Ni. Bahagian ni kita putar dan dalam akan terikut sekali. Jadi yang kita putar ni roda dan yang terputar sekali tu adalah gandanya. Okey. Gambar yang kedua. Pemutar skru pun sama. Yang kita nak putarkan dalam ialah bahagian mata ni. Okey ni. Kita nak putarkan dia. Okey. Tapi kita tak akan pegang bahagian situ, kita pegang bahagian hulunya. Jadi hulu yang kita putar ni adalah roda, manakala bahagian matanya adalah ganda. Okey. Begitu juga dengan tombol pintu. Okey. Yang kita nak putarkan ialah bahagian tombolnya tu. Okey. Bahagian ni. Okey. Tapi kita pegang dan kita pulas bahagian luarnya. Begitu juga dengan basikal ni. Yang kita nak putarkan yang tengah tu. Tapi kita tolak pedalnya. Maka tengah akan terputar sekali. Okey. Jadi ini adalah bagaimana roda dan ganda itu berfungsi. Yang kita tolak itu roda, yang terputar sekali adalah gandanya. Okey. Jadi kita tengok contoh kegunaan roda dan ganda. Okey. Nampak kita putar lain, tapi yang satu lagi dia berputar. Okey, sama juga dengan
basikal, kita tolak pedal dan bahagian giginya akan berputar sekali. Okey. Jadi itu contoh roda dan begitu dengan mesin jahit ni. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Takal. Okey, apa dia takal? Takal merupakan alat yang terdiri daripada roda. Ini roda. Okey. Dan dia beralur. Alur tu maksudnya ada lekuk di tengah-tengah yang membolehkan tali melaluinya. Ada tali. Jadi tali ini kita akan sangkutkan pada beban yang kita nak tarik, nak naik atau turunkan. Dan satu lagi tempat yang akan kita kenakan daya, kita tarik ataupun kita lepaskan. Okey, jadi tali banyak, takal banyak digunakan untuk menaikkan bendera, okey, menarik pukat. Tanpa takal, pergerakan tali itu akan jadi lebih ketat dan boleh menyebabkan ia putus. Okey, jadi takal, itu dia takal. Jadi kita tengok macam mana takal berfungsi. Ni takal yang kawan kamu reka, gunakan kertas saja. Ni contoh dia. Okey. Tali tu dia melalui satu bahagian lekuk dekat tengah-tengah tu supaya dia tak tergelincir. Okey, macam tu. Itu adalah takal. Okey. Dan yang terakhir adalah mungkin gear. Okey, gear merupakan alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergigi. Okey, kita tengok ini roda dan sekeliling roda ini ada giginya. Okey, ni gigi keliling dia ni. Okey, jadi biasanya gear ni disambung dengan satu gear yang lain supaya ia boleh menukar arah pergerakan dan kelajuan objek. Okey, contoh gear yang besar ni kita putar arah jam, yang kecil akan berputar bertentangan mengikut arah lawan jam. Yang kedua, contoh kalau gear biru ini kita putar arah lawan jam, gear yang panjang ini akan bergerak ke sebelah kiri kita macam tu. Jadi dia telah menukar arah pergerakan sesuatu objek daripada yang asal dia. Okey, jadi kita akan tengok macam mana gear ini berfungsi. Okey, kita dah perasan ada dua gear sekarang. Satu gear merah, satu gear kuning. Gear merah yang kita akan sambung kepada punca kuasa dia, tempat di mana dia dapat kuasa untuk berputar. Kalau kita tengok gear merah itu bergerak laju dan gear kuning yang bersambung sebelah dia bergerak lebih perlahan. Okey. Dan gear merah bergerak mengikut arah jam, gear kuning mengikut arah lawan jam. Kalau dalam contoh ni, gear merah tu tempat dia dapat kuasa dia daripada, dapat putaran dia daripada enjin. Dan bila bersambung pada gear kuning tu, biasa kita akan sambung pada roda dan sebagainya. Jadi kat situ dia telah menukar kelajuan, tayar itu akan bergerak lebih perlahan dan akan bergerak arah bertentangan daripada gear yang pertama. Okey, jadi itu kegunaan gear. Okey, jadi itu adalah 6 mesej ringkas yang telah pun kita pelajari pada hari ini dan banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita, dan cikgu harap kamu dapat menguasai kesemua objektif yang telah pun kita nak capai hari ini. Dan untuk itu, kalau kamu dah faham, bolehlah buat latihan yang akan cikgu berikan, dan kita boleh tengok berapa ramai pula yang akan join kelas kita pada kali ini dan siapa pula yang akan menerima hadiah daripada cikgu. Dan kalau tak faham, boleh tengok video ini berulang kali, dan kalau masih tak faham juga, bolehlah menghubungi cikgu untuk bertanyakan dengan lebih lanjut lagi. Jadi cikgu harap kamu sentiasa menjaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP pada setiap masa, dan semoga kita berjumpa pada kelas yang akan datang. Cikgu ucapkan selamat bercuti, okey, dan jaga diri dan kesihatan sentiasa. Okey, jadi untuk itu cikgu ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.